Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini di dalam satu kolektif yang bagi membicarakan berkenaan salah satu isu yang berlaku di dalam bidang pendidikan pada masa ini. Sebelum itu, saya ingin mengadukan kehadiran puan-puan pada majlis kita pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna dalam forum ini, insya-Allah. Tajuk forum kita pada hari ini berkisar mengenai isu dan cabaran pendidikan dan cabaran bahasa Melayu dalam era teknologi maklumat dan komunikasi. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Pergi ke Ipoh membawa ketupat, membawa bersama kelompok rongga. Teknologi maklumat banyak manfaat, mari bincangkan buruk baiknya. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan 4 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel yang pertama iaitu Saudari Nur Nadira Natasha. Seterusnya, Saudari Syahadah Matiha. Yang ketiga, Saudari Nur Adria. Dan yang terakhir, Saudari Wawa Ali Ibrahim. Baiklah, sebelum kita pergi ke lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Seperti yang kita semua tahu, kita telah pun memasuki era globalisasi moden di mana teknologi maklumat dan komunikasi telah pun berkembang dengan sangat pesat. Maklumat di ujung jari merupakan bahasa yang sangat popular bagi menggambarkan situasi ini. Kemajuan teknologi maklumat itu juga terus mempengaruhi bidang pendidikan. Jadi pada hari ini kita akan berbincangkan sejauh manakah bahasa Melayu dalam era teknologi maklumat dan komunikasi di dalam bidang pendidikan dan apakah kesan kepada pendidikan negara kita. Jadi, sebagai pembuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada Saudari Nur Nadira Natasha. Apakah peranan dalam bahasa Melayu dalam era teknologi maklumat dan komunikasi? Silakan. Terima kasih kepada moderator dan selamat petang kepada semua saudara-saudari sekalian. Okey. Untuk peranan bahasa Melayu dalam era teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, peranan bahasa Melayu adalah dalam pembangunan aplikasi dan laman web. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penghubung antara pengguna dan teknologi. Penggunaan bahasa Melayu adalah untuk memberi kemudahan kepada para pengguna tempatan untuk memahami dan menggunakan teknologi dengan lebih efektif. Okey, dalam dunia digital, banyak kandungan yang dihasilkan dalam aplikasi, dalam media sosial, di mana video-video yang dihasilkan, blog, artikel dihasilkan dengan menggunakan bahasa Melayu. Blog-blog dan artikel yang dibuat naik di laman web kebiasaannya ditulis dalam bahasa Melayu. Pembangunan aplikasi dan laman web memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan maklumat kepada pengguna tempatan kerana ia membolehkan individu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama untuk mengakses segala maklumat dan manfaat-manfaat daripada sumber digital yang terdapat di laman tersawang. Terima kasih kepada pertama kita Saudari Nur Nadira Natasha, pendivisian yang sangat padat dan jelas. Hadirin sekalian, sebagaimana kita akui penggunaan alat-alat teknologi
maklumat dan pengguna internet banyak pada kehidupan kita. Jadi kita pergi ke seterus soalan pada saudara Syahda Maliha, iaitu cabaran. Apakah cabaran dalam bahasa Melayu dalam era teknologi maklumat dan komunikasi? Silakan. Terima kasih kepada moderator saudara Abdul Hikmah di atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan berserta dalam forum kita pada petang yang mulia ini. Sebelum saya menjawab soalan yang diajukan, eloklah kiranya kita melihat dahulu definisi teknologi maklumat dan komunikasi yang dibincangkan pada hari ini. Definisi teknologi maklumat dan komunikasi ini menurut Kamus Dewan edisi keempat membawa maksud teknologi yang berkaitan pemerolehan, penyimpanan, pemprosesan dan penyebaran maklumat melalui penggunaan teknologi komputer dan telekomunikasi. Wajarlah untuk adanya teknologi ini pada era sekarang memandangkan banyak kerja dan aktiviti seharian terlaksana dari adanya teknologi maklumat dan komunikasi ini. Namun berbalik kepada soalan saudara Abdul Hikmah tadi, apakah cabaran yang dihadapi bahasa Melayu itu sendiri dalam era teknologi maklumat dan komunikasi pada hari ini? Untuk makluman para hadirin, pada tahun 2018, Akhbar Berita Harian telah mengeluarkan kenyataan bahawa bahasa Melayu berdepan cabaran ICT iaitu teknologi maklumat dan komunikasi. Era di mana kecanggihan teknologi maklumat dan komunikasi itu menyebabkan bahasa Melayu berdepan cabaran kerana perkembangan teknologi maklumat yang berkembang pesat dan dikuasai pengaruh bahasa asing, khususnya bahasa Inggeris seperti yang kita tahu. Hal ini demikian kerana internet dan pengeluar perisian teknologi itu sendiri semuanya diasaskan dengan bahasa Inggeris, sekaligus menjadikan ia sebagai cabaran kepada bahasa Melayu iaitu bahasa kebangsaan di negara kita. Jadi sudah nyata bahawa satu daripada cabaran yang dihadapi bahasa Melayu pada era teknologi maklumat dan komunikasi ini adalah kecanggihan dan berkembangnya teknologi itu sendiri. Sebagai bukti kukuh yang diambil dalam kelompok pelajar sendiri adalah penggunaan sosial media. Penggunaan sosial media ini, penggunaan bahasa slang, singkatan serta penggunaan bahasa asing yang dicampurkan iaitu bahasa rojak dalam penggunaan seharian kita melalui sosial media. Penggunaan bahasa asing ini sangat dipandang penting oleh orang ramai dalam sosial media. Sebagai contoh, pengguna seringkali menggunakan singkatan atau frasa yang disingkat untuk berkomunikasi dengan cepat dan ringkas. Pengaruh bahasa asing dalam kecanggihan teknologi maklumat dan komunikasi ini memberikan akses yang mudah kepada bahasa dan budaya asing untuk dicampur aduk ke dalam bahasa Melayu itu sendiri. Pengguna seringkali mempraktikkan istilah dan frasa dari bahasa asing dalam komunikasi harian mereka, terutama sekali bahasa Inggeris. Berbagai bukti yang kita boleh ambil sekarang penggunaan kosakata so iaitu jadi yang diambil daripada bahasa Inggeris sering digunakan kerana lebih singkat dan lebih mudah dalam percakapan seharian. Hal ini membawa kepada cabaran yang seterusnya iaitu kesalahan tata bahasa dan ejaan. Dalam media sosial ada kecenderungan untuk mengabaikan tata bahasa dan ejaan yang betul. Keterbatasan jumlah karakter dan gesa-gesaan dalam menulis dapat mengakibatkan kesalahan tata bahasa dan ejaan yang tidak diperhatikan. Hal ini dapat mempengaruhi kefahaman dan keaslian bahasa Melayu. Perkara ini akan menjadi normal kepada orang ramai iaitu kepada masyarakat Malaysia, khususnya pelajar dalam penulisan esei bahasa Melayu mereka di sekolah. Kebiasaan dalam kesalahan tata bahasa dan ejaan ini akan mempengaruhi mereka dalam aspek penulisan dan hal ini jelas memberi kesan buruk kepada permakahan dan pemahaman mereka dalam subjek bahasa Melayu itu sendiri. Ini diakibatkan oleh kerana penggunaan sosial media yang secara lazim sudah menjadi rutin harian bagi para pelajar dan masyarakat Malaysia sekarang. Kerana penggunaan yang terlalu kerap ke atas sosial media dan kecanggihan teknologi ini, kurangnya penggunaan bahasa Melayu yang formal dan baku dalam kalangan masyarakat. Secara keseluruhannya bukan tidak
tidak boleh digunakan bahasa rojak atau slang yang terkini. Namun, sedarlah bahawa bahasa itu adalah lambang kepada sesuatu bahasa itu adalah lambang kepada sesuatu bangsa. Jika bukan kita yang pada masa kini yang menjadikan bahasa itu yang menjunjung bahasa itu sendiri, iaitu bahasa Melayu, pernahkah terfikir apa yang akan terjadi kepada generasi akan datang? Jadi dengan itu, cabaran pada hari ini perlulah diambil langkah yang lebih meluas bagi memastikan generasi akan datang menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudari Syahra Fatihah atas penjelasan yang cukup baik saya kira. Saya tujukan soalan seterusnya kepada panel ketiga, iaitu Nurul Atira. Persoalannya, apakah langkah untuk memperkukuh bahasa Melayu dalam era teknologi maklumat dan komunikasi? Terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kerana tadi memberi kesempatan kepada saya untuk bersama-sama dalam forum ini. Kembali kepada soalan yang ditujukan kepada saya. Seperti mana yang sedia maklum, pada masa kini terdapat banyak cabaran bahasa Melayu dalam era teknologi maklumat dan komunikasi, dan antara langkah untuk mengukuhkannya adalah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Bahasa Melayu mampu berkembang maju sebagai bahasa ilmu seperti bahasa-bahasa besar dunia yang lain sekiranya dasar bahasa kebangsaan dilaksanakan sepenuhnya dalam semua sektor, khususnya sebagai medium utama dalam sistem pendidikan negara. Bahasa Melayu yang bermutu dan digunakan dengan meluas oleh rakyat Malaysia akan berkembang menjadi sistem budaya dan pemikiran rakyat yang maju ke peringkat yang lebih tinggi. Sebagai contohnya, penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan. Penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan perlu dipeningkatkan ke peringkat yang lebih tinggi seperti di peringkat universiti. Program pendidikan harus dirancang dan disusun semula mengikut keperluan ilmiah dan bahan pembelajaran dalam bahasa Melayu. Inisiatif ini perlulah diberikan perhatian yang lebih mendalam, terutama sekali kepada pengeluar bahan ilmiah dalam bahasa Melayu. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nurul Atira atas penjelasan yang sebentar ini. Soalan terakhir saya berkali dan saya ingin menanyakan soalan kepada saudara Muhammad Ibrahim. Apakah lagi alasan-alasan atau langkah untuk memperkukuhkan dalam era teknologi maklumat dan komunikasi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat yang bersama kita pada forum petang ini. Terutamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Abid Kemadinya kerana memberi saya peluang untuk mengolah sedikit sebanyak tentang tajuk forum kita pada petang ini, iaitu mengenai bahasa Melayu dalam era teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi soalan yang diberikan kepada saya adalah tentang langkah cara untuk memupuk bahasa Melayu pada era kini. Jadi seperti mana yang kita tahu, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi ini sangat mempengaruhi penggunaan bahasa Melayu. Seperti mana yang kita tahu, kebanyakan anak muda mula campur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa lain dalam pertuturan harian mereka. Jadi pada pendapat saya, langkah yang sepatutnya dibawa adalah untuk memupuk bahasa Melayu adalah pihak DBP ataupun pihak Dewan Bahasa dan Pustaka itu sendiri perlulah berkolaborasi dengan individu-individu yang berpengaruh dalam sosial media untuk memberi pengaruh yang betul lah tentang penggunaan bahasa Melayu ni kepada rakyat Malaysia, terutamanya anak muda yang banyak menggunakan bahasa yang makin orang kata
betul dalam campur aduk kan. Pihak DBP itu sendiri boleh berkolaborasi seperti mana kita boleh lihat ada individu seperti Zidane Aziz yang banyak yang aktif dalam TikTok, banyak menggunakan bahasa-bahasa yang sangat menarik untuk didengar. Jadi pihak DBP itu sendiri bagi saya sangat perlulah untuk mereka berkolaborasi dengan individu-individu seperti itu supaya mereka sendiri boleh menarik minat anak-anak muda kita sendiri untuk lebih menggunakan bahasa dengan betul. Jadi seterusnya langkah seterusnya untuk memupuk bahasa Melayu dalam era teknologi maklumat dan komunikasi ini adalah dengan DBP boleh mewujudkan jawatan kuasa, kumpulan jawatan kuasa untuk mengawal penggunaan bahasa dalam sektor-sektor yang besar seperti sektor pendidikan, sektor kewangan dan sebagainya. Bila adanya pembahagian terhadap orang yang mengawal sektor-sektor ini, sebagai contoh sektor pendidikan, mereka boleh mengawal penggunaan ataupun bahasa-bahasa yang akan digunakan untuk sektor itu. Sebagai contoh, sektor pendidikan yang kita lihat secara jelas adalah sektor pendidikan sekolah dan sebagainya. Jadi pihak DBP itu sendiri boleh mengawal dan boleh turun padang melihat aktiviti-aktiviti pembelajaran yang diwujudkan dalam sekolah itu sepatutnya dijalankan dalam bahasa Melayu yang betul dan sangat menarik supaya pendedahan awal bahasa Melayu kepada anak muda tu lebih awal lah dan mereka akan berminat untuk ikutlah. Baik, terima kasih. Jadi pendapat saya dua langkah yang saya suarakan tadi merupakan langkah yang betul dan agak bersesuaian lah untuk pada masa kini supaya bahasa Melayu dapat dipupuk semula terutama dalam anak-anak Melayu, anak-anak bangsa muda kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat ahli ganda kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Semoga apa yang kita dapat hari ini memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat bagi kita. Nampaknya masa amat mencuri kita. Jadi sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini ialah ICT atau teknologi maklumat bukanlah sesuatu yang baru atau asing lagi dalam kehidupan seharian kita. Begitu juga di dalam bidang pendidikan. Namun ianya masih lagi boleh dikategorikan sebagai salah satu cabaran yang boleh dihadapi oleh para pelajar. Yang pasti kita tak akan dapat lari dari peredaran kemajuan dan globalisasi dunia yang semakin berkembang pesat. Justru sebagai pendukung falsafah pendidikan negara, para pelajar haruslah bersiap sedia bagi menghadapi cabaran ini. Baiklah, sebelum kami mengundur diri, terimalah sangkat pantun dan indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara rampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Akhir kata, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.